Sebulan lalu, Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA telah mengumumkan penahanan dua belia di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Muhammad Zamri Abdullah dan Maksyam Muhammad Shah, kedua-duanya 26 tahun, telah ditahan kerana terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengganasan. Seorang lagi teman mereka, Taufik Anja Asmara pula telah diletakkan di bawah perintah sekatan. Ketiga-tiga anak muda ini disifatkan para pengamat isu pengganasan sebagai golongan yang menjadi radikal secara sendiri atau DIY. Internet merupakan wadah utama yang memberi anak-anak muda ini idea-idea pengganasan. Diperkirakan terdapat 6,000 laman internet yang diasaskan kumpulan-kumpulan radikal untuk menyebarluaskan ideologi salah mereka. Menurut MHA, pihaknya sudah memantau ketiga-tiga belia seawal 2006, sedang mereka merancang untuk melaksanakan perang jihad bersenjata. Malah, Maksyam dan Zamri telah membuat lawatan ke luar negeri untuk bertemu dengan para ketua kumpulan-kumpulan radikal. Maksyam juga telah membuat bahan-bahan letupan secara sendiri untuk digunakan dalam serangan-serangan. Penangkapan terbaru ini dilakukan setahun selepas seorang lagi belia, Abdul Bashir Abdul Kadir, mantan pensyarah undang-undang, ditahan kerana menjadi pengganas DIY selepas dipengaruhi idea-idea radikal menerusi internet. Bagaimana menangani isu radikalisme dan internet dibincangkan akhir kata minggu ini. Saya mulakan dengan Ustaz Hanif dahulu. Diperkirakan kini terdapat lebih 6,000 lelaman yang mengetengahkan idea-idea radikal di internet. Mungkin Ustaz, kenapa internet kini menjadi wadah yang popular bagi kumpulan-kumpulan fahaman tegar ini untuk menyebarluaskan fahaman radikal mereka? Kumpulan-kumpulan tegar dan pengganas, mereka perlu hidup dengan propaganda. Kerana dengan propaganda dan penyebaran ideologi itu membolehkan mereka untuk mendapat sokongan masyarakat dan juga ahli-ahli baru bagi membanyakkan sumber tenaga mereka dan juga bagi mengganti sumber tenaga yang hilang kerana dibunuh atau ditangkap. Dan dalam hal seperti ini, dalam keadaan sekarang ini, salah satunya saluran yang membolehkan mereka untuk melakukan propaganda yang mudah dan tidak boleh dikawal ialah internet. Maka sebab itulah internet sekarang ini menjadi satu saluran yang begitu aktif dalam propaganda kumpulan tegar. Ustaz Yusri, anda bimbang dengan trend internet digunakan untuk menyebarluaskan fahaman radikal memandangkan belia kita kini menghabiskan sebahagian besar masa seharian mereka di depan komputer? Pastinya saya merasa bimbang dengan trend sebegini kerana kebanyakan para belia kita mereka ni lebih mudah untuk menelusuri laman internet. Tapi apa yang penting bagi kita ialah kita tidak boleh melihat kepada perkara yang di luar jangkauan kita, yang susah untuk kita lakukan perubahan. Tapi kita lihat kepada perkara apa yang boleh kita lakukan perubahan ataupun perkara yang boleh berada dalam jangkauan kita, yang berada dalam kawalan kita. Antaranya ialah dengan kita menggunakan wadah internet itu sendiri untuk memastikan kita juga dapat memanfaatkan internet sebagai satu wadah untuk kita mengekang ideologi-ideologi keganasan ataupun kepahaman radikal. Yang mana saya rasakan kita telah pun melakukan perkara tersebut. Ini dapat kita lihat daripada dalaman yang dilakukan ataupun direka oleh pihak RRG, iaitu Kumpulan Rehabilitasi Keagamaan, dan juga beberapa blog individu sebagaimana yang dilakukan oleh Ustaz Hanif. Dan saya rasa itu yang patut kita lakukan, iaitu melihat ke hadapan apa yang boleh kita lakukan perubahan bagi kita memastikan bahawa belia-belia kita juga mempunyai pilihan ataupun alternatif. Ustaz, apa yang mendorong anda untuk membangunkan lelaman bagi melawan arus penyebar luasan idea-idea radikal? Anda merupakan di antara individu pertama untuk membangunkan blog anda sendiri untuk melawan fahaman-fahaman radikal ini.